السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا وعافي أولادنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا من سيء الأسقام ومن البرص والجنون والجزام ومن سوء الأوبئة ومن شر وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع وباء كورونا عنا وعن أولادنا وبيوتنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Surah Al-Isra ayat yang ke-59. Maksudnya, dan tidaklah kami menghantarkan beberapa tanda-tanda kepada kebesaran kami sebagai Allahu Akbar, Allahu A'la, Allahu Ajal, kecuali takhwifa, nak beri menakut kepada umat manusia dalam bumi ini. Sama ada zaman Nabi dulu, umat masih sikit lagi. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sudah merata kepada seluruh dunia hari ini khususnya. Maka Allah Ta'ala dia tidaklah cari jalan royak betul benar, suruh takut pada Allah, taknya takut. Wattaqullah la'allakum tuflihuna. Tak takut. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tak takut. Tak saya takut pada Allah. Dalam Quran beratus-ratus kali ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah pun tak jadi. La ilaha illallah. Lalu Allah Ta'ala hantar beberapa tanda-tanda kebesaran dia dengan macam-macam perkara yang manusia tak nak tolak. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Qatadah kata, وَإِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ النَّاسَ بِمَا شَاءَ مِنْ آيَةٍ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ يَرْجِعُونَ. Begitulah masalah, sama ada gepa bumi ke gapa ke belah tu lah. Oleh itu maka
Allah Ta'ala wi dalam bentuk takhwifah tu, seperti wi mati tengah-tengah jalan, jadi orang rasa takut. Nah, mati di hospital, mati situ, mati sini. Takhwifah, benar-benar Al-Hasan kata takhwifah mana al-mautu zari', mati dalam bentuk yang dahsyat. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kata Qatadah menakutkan manusia dengan perkara yang ia kandak daripada ayat-ayat atau tanda kepada kata Tuhan tu ada duk mengatur alam ni, dan Tuhan Maha Kuasa mengatur alam ni, nak jadi alam ni cerah, nak jadi gelap, nak jadi sakit, nak jadi sihat, nak jadi maju, nak jadi mundur, nak jadi gitu gini, semua tu Allah Ta'ala belaka kuasa. Nah, penyakit-penyakit hari ini adalah salah satu daripada ayatun min ayatillah, satu tanda kekuasaan risalah Allah yang dihantar kepada ahli bumi, untuk tanda kata Tuhan ada cara kepada bumi hak mung duk takabur dalam dia, hak mung duk jadi tak ingat ke dia sebagai pencipta langit bumi, mung tak khabar, mung tak sedar tu. Nah, jadi nak menakut, takhwif, menakut, buat takut supaya budak halus lah. Dia ada orang mai usik dia, mula dia lari cari mak dia selalulah. Hak tu tujuannya, bukan orang mai duk usik tu tujuan nak bunuh budak tu, dak. Tujuan dia nak jadi pergi cari mak dia tu. Nah, kita ni kita cari Allah, la'allahum ya'tabirun, boleh pakat berambil iktibar dengan kejadian ni, tak ada siapa nak boleh tolak. Setengah-tengah negeri tu bubak pun tak saya dah, lepas gitu dah. Nah, tak kuasa nak tolak dan tak kuasa nak cara dah, terutama negeri besar-besar Eropah dan sebagainya, tak kuasa nak cara, lepas dia gitu. Alhamdulillah setengah-setengah negeri tu, terutama negeri Thai kita ni, duk cara dengan molek benar, jazahumullahu khairul jazak. Nah, jadi setengah negeri tak say dah. Nah, tak say cara, beladuk situ lah. La ilaha illallah. Ibnu Mas'ud kata, ya ayuhan nas inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuh. Nah, manusia, sungguhnya Tuhanmu tu duk jadi menunjuk-nunjukkan dia nak marah padamu, maka naklah kamu tu rasa mek akan kemarahan yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kamu tu. Nah, la ilaha illallah. Hari ini kita insya-Allah nak sambung lagi. Nah, panduan insya-Allah apa dia cara menghadapi corona COVID-19 ni, mengenai ingat semaya solat ke. Solat ni kadang-kadang kita jadi duk kelahi sama kita buku semaya. Jangan sama sekali, nombor satu sekali kita wajib jaga diri, hifzun nafsi. Jaga diri ni wajib. Kerana dah diri jadi kata ni tak kena semaya dah lah. Nah, orang tak sihat ni semaya dia tak khusyuk. Nah, orang mati tak boleh semaya dulu dah. Nah, begitulah, kena body yang sihat barulah boleh jalan apa dia ibadah yang baik dan khusyuknya kepada Allah SWT. Nak khusyuk ni kena ada rain. Dah tak ada rain tak nak khusyuk. Ibadat kena ibadat dengan tenaga. Bila tak ada energi dalam tubuh kita yang kuat untuk nak sungguh-sungguh apa dia khusyuk dalam semaya ni, dia tak khusyuk. Tengok orang semaya hak sakit-sakit lali-lali itu, tak khabar Tuhan, tak khabar berapa. Orang nak khabar ni orang sedar, hati sihat, otak sihat, badan sihat, situ semaya dia akan jadi sihat insya-Allah taala. Oleh kerana kita tu di peringkat mula-mula, tak apalah pakat pergi sembahyang jemaah bagi orang lelaki di masjid dengan gunakan apa dia persyaratan-persyaratan yang 10 yang saya kata tadi. Nah, satunya dalam kita kena ambil sembahyang rumah, pergi dengan wuduk dah. Yang kedua guna mask, nah katuk muka gini, katuk apa dia hidung dan apa dia mulut, kerana penyakit dia masuk melalui mulut, hidung dan mata. Nah, itulah lubang-lubang kemasukan penyakit virus corona COVID-19 ni. 3, guna gel dan sabun-sabun segi basuh tangan. Yang sekadar sabun betul-betul gitu. Guna sejadah hak peribadi, hak bersih, bukan peribadi hak cemar, kau duk menyemar ke masjid pula dah.
masjid, jangan kita mengkotorkan masjid walaupun dengan sedikit sapah pun, jangan sama sekali. Selesai sahaja dari solat naklah segera becek duduk sengal-sengal. Dalam solat tak boleh duduk sengal, dalam solat duduk rapat-rapat tak apalah. Tapi solat sebentar baru sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat becek derah-derah. Pakat duduk masing-masing sengal, habis tak ada sembit setengah 2 minit dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berjabat salah, tidak mu'anaqah, tidak gapa, walaupun tak biasa temu pun tak boleh. Kerana itu merupakan satu hukum tertentu, hukum orang panggil suasana tu. Segera pulang bila sudah wasiat, jangan duk kacak banyak di masjid kerana okak nak jakit tu tinggi. Orang tak sihat lari haram pergi masjid, la darara wala dirar. Khususnya sihat. Hak sihat lagi kita tak tahu kata dia ada penyakit ke tak. Sama telah tak sihat. Sebaik-baiknya untuk imam jangan duk panjang sangat baca cuang ni. Lepas tu dah cuang biasa tu baca panjang tak apalah, kalau makmum tu sabar boleh. 10 waktu kita wisalah hadap dekat kanan kiri tu, jangan wisalah menengok gitu, wisalah menunduk sikit supaya gapa wak mulut kita tu tidaklah boleh disapa kepada orang duduk dekat kanan kita, duduk dekat kiri kita. Nasallallahu alaihi okak tu ada juga nak boleh jakit. Keadaan bila dia cemas sikit, apabila keadaan merebak penyakit taun di peringkat kedua rakyat tisong, dalam Rabbah bila masuk rakyat tisong kak, dia kena gana pula. Harus bagi terimam itu jamakkan solat di antara zuhur dan asar dengan tidak qasar di masjid, dan jamak solat di antara maghrib dan isya dengan tak ada qasar juga di masjid juga. Di mana dikandaki supaya imam membawa apa dia, imam membawa surah-surah pendek, membaca surah pendek-pendek serta usaha menurut beberapa syarat tersebut dalam keadaan permulaan sebelumnya 10 perkara tu. Kita ambil dana tu boleh jamak, tak ada sakit, tak ada hujan, tapi kita takut tu kalau takut tu emma tak mari sejik, emma jamak mari, daripada mari 5 kali mari 3 kali hingga ada sikit. An Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin wa fi riwayatin anhu wala fi safarin. Hadis Waqi' kata qultu li Ibn Abbas lima fa'ala dhalik qala kay la yuhrija ummatahu. Wa fi hadis Abi Muawiyah qila li Ibn Abbas ma arada ila dhalik qala arada an la yukhrija ummatahu. Hadis Sahih Muslim nombor 705. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW pernah mengadakan solat jamak zuhur dengan asar dan jamak maghrib dengan isya di Al-Madinah Al-Munawwarah, di sejid dia tanpa ada sebab-sebab, dengan tidak ada sebab-sebab takut dan tidak pula sebab hujan. Tak ada sebab apa boleh jamak juga. Ini satu rukhsah penting. Nabi suruh nak ambil rukhsah. Nabi ni kesia kepada umat dia rahmatan lil alamin. Sungguh bila Allah Ta'ala rukhsah, ambil bangat-bangat, jangan duk lepas pula rukhsah sama sekali. Dan satu riwayat tidak pula kerana musafir, tak ada sebab sekarang habuk yang diharuskan oleh ulama gapa dia supaya boleh jamak. Dan pada riwayat Waqi' ia berkata, aku bertanya Ibn Abbas, kenapa Rasulullah berbuat demikian? Ibn Abbas menjawab supaya tidak memberati umatnya. Dia jawab ni bukan dengan otak dia sudah tentu, dia jawab ni faham daripada maqasidus syariah yang Nabi buat belah tu. Dan pada hadis Abi Muawiyah ditanya Ibn Abbas apakah tujuan dikehendaki demikian itu. Ini Abi Muawiyah pula. Ibn Abbas menjawab, dikehendaki supaya tidak menjadi keberatan ke atas umatnya. Di sini maqasid daripada perbuatan Nabi ini jelas molek, iaitu tujuannya tak usah berat pada umat. Jadi di antaranya kita bila diserang dengan corona ni, maka kita tak usah berat pada umat. Pada mari 5 kali sehari, duk temung 5 kali sehari itu, kita boleh temung 3 kali sehari. Walaupun semaya itu tidak qasar, okak tu ya kuranglah sikit daripada kita buat 5 kali sehari itu.
hadis yang sahih ini sebagai dalil yang jelas bagi kita mengadakan solat jamak kerana takut penyakit taun yang berjangkit secepat mungkin, yang sangat berbahaya pada manusia, lebih bahaya daripada penyakit-penyakit yang biasa lagi, lebih bahaya daripada semua sebab-sebab yang diharuskan jamak solat, seperti kerana sakit atau kerana hujan atau kerana takut, bahkan lebih susah daripada kerana musafir lagi yang diharuskan jamak solat. Apalagi Rasulullah SAW mengadakan solat jamak tanpa ada apa-apa sebab tersebut, boleh juga, sah juga. Nah, Nabi waktu sah juga. Nah, walau bagaimana ulama nak takwil pun ini adalah hadis sahih jelas. Mazhab Imam Syafi'i apabila kamu mazhab Syafi'i mazhabi iza ma sahal hadis wa huwa madhhabi atau iza sahal hadis wa huwa madhhabi. Nah, jadi mazhab Imam Syafi'i belakang dah ni. Oleh itu maka kita berpegang pada hadis ni, kita boleh nak mengadakan solat jamak. Nah, maka keadaan persekitaran kita di sudut penyakit taun yang sedang merebak di perangkat yang kedua, kita amatlah berhajat kepada sunnah keringanan tersebut, wallahu alam. Tapi orang yang adapun bagi mereka yang tidak setuju dengan pengamalan hadis sahih dari Rasulullah SAW yang memberi keringanan dan kemudahan kepada umatnya selaku rahmatan lil alamin ni, nah, kalau ada mau tak suka pada hadis ni, tak saya nak beramal dengan hadis ni, maka tak ada apa. Nah, apa dia? Maka bagi mereka mengadakan solat berjemaah pada tiap-tiap waktulah, daripada jamak jadi 3 waktu, jadi 5 waktu sama itulah. Nah, tidak ada apa-apa benda yang kita ambil harus sah. Nah, tapi kalau nak pergi sejid juga 5 kali, ra'i 10 syarat yang di atas, atau baginya boleh semaya jemaah bersama keluarga. Bagi orang yang cumak lagi itu, harus baginya semaya jemaah dengan keluarga di rumahnya sahaja, kerana takut penyakit wabak yang berjangkit-jangkit. Nah, bila keadaan agak kuat sikit nampak berjangkit itu, kita keep tu dalam rumah. Tapi kalau wasa nak mari juga, mari dalam bentuk yang takimir tu. Kalau takimir tak setuju tak boleh juga. Takimir boleh setuju jamak, kita nak jamak cara-cara masing-masing tak boleh. Dia kena jamak melalui takimir yang suruh sekitar qamat untuk jamak, maka tak apa. Terutama gapal masjid yang ada imam ratib yang benar-benar dah tu. Oleh itu maka marilah kita tu pakat fikir dengan hadis ni. Kalau tak saya pakai tak apa. Nah, tapi hadis ni jelas molek, kalau pakai pun tidak ada orang mengatakan tidak sah, insya-Allah taala, bagi orang yang ulama mu'tabarin. Oleh itu maka ikhwani sekalian, itulah keadaan semaya dalam keadaan rakyat Tisang. Nah, supaya dengan bulan awal-awal bulan Mina baru ni. Bapa akhir-akhir bulan Mina tu masuklah rakyat berat lagi, keadaan yang amat cemas. Peringkat yang ketiga terakhir sepuluh ni. Apabila keadaan penyakit merebak secara kuat di peringkat yang ketiga menurut perisytiharan pihak berkenaan, bukan kita duk mengatur peringkat tu. Kerasuan Satrasuk lah, dia lah yang duk mengatur. Maka solat berjemaah dengan keluarga pada awal waktu di rumah adalah lebih afdal daripada solat di masjid. Itu dia. Kerana berjemaah di masjid mungkin membawa bahaya pada diri juga kepada orang lain. Dan juga kerana melarikan diri dari bahaya atau dari perkara yang menyakiti demi menjaga keselamatan diri dan orang ramai. Bahkan keluarga. Nak jaga keluarga, jaga kita, anak bini kita, nak jaga orang ramai, kita tak satu baik ke sejid. Takut kita ada bawa penyakit ke, yang penyakit ni 5 hari baru nampak, 3 hari barulah terasa, sehari, 2 hari, 3 hari tak ada berasa sikit abuk atau kita ada penyakit. Tapi kau tu kita jadi pahanak dah untuk nak bawa penyakit giwi kita mau boleh dah. Sebab tu ihtiyati pakai tak pergi sejid. Kau tu molek sekali walau orang sihat pun. Nah, sama telah orang sakit. Auzubillah min dzalik. Oleh itu maka tak pergi sejid itu adalah merupakan syar'iyah. Syarak dah. Tak ada apa dah. Nah, kerana bahaya kepada diri juga kepada orang lain. Dan juga kerana melarikan diri dari bahaya atau dari perkara penyakit demi menjaga keselamatan diri dan orang ramai. Apalagi dari penyakit yang bernyakit lagi berbahaya
seperti virus apa dia corona COVID-19 ini. Ya, atau semaya di rumah supaya keadaan lain semaya di rumah. Begitu juga solat Jumaat. Saya tengok dalam buku gapa dia ada satu Fatwa Ulama fi Virus Corona yang dihimpun oleh Dr. Ustaz Mas'ud Sabri. Ini segala ulama seluruh dunia dia himpun. Maka saya dapat baca, tak ada orang kata tak boleh semaya di rumah atau pahala sikit kata tak ada. Semua setuju jangan semaya sejik. Malaikat imam dan muazzin sekadar nak azan untuk tanda masuk waktu. Lepas tu imam semaya dengan muazzin atau 2-3 orang yang tertentu yang tak ada sakit. Nah, yang tak ada, yang sihat. Nah, Jumaat sepatutnya juga harus dihentikan menurut perintah pihak yang berkenaan syar'i lah. Bagi kita agak culai lah. Kalau mereka itu kata rangap maya Jumaat, kita berhentilah. Tak salah awal lah. Nah, dan ada setengah duk ambil semaya Jumaat adalah bentuk yang mazhab-mazhab kata semaya Jumaat 4-5 orang apa boleh. Benar-benarlah tu tak apa molek kerana kita jadi lawan dengan perintah pihak yang berkenaan kita. Kita tak sehajar. Kita lawan perintah pihak berkenaan itu sama ada kerajaan balik kerajaan besar maupun balik apa dia badai-badai agama cula raja menteri majlis-majlis agama Islam kah. Kita jangan lawan dia sama sekali. Nah, kecuali bagi dia waktu bagi yang tidak harus. Maka tu kita bukan lawan, kita nasihat pada dia dalam bentuk yang sesuai dan paling hikmah sekali. Kita tunjukkan lawan sama sekali. Nah, kita berhenti Jumaat. Kita berhenti Jumaat. Tak ada salah ke apa kita berhenti Jumaat. Nah, kita ni jadi di antara dua puak. Satunya dia panggil baina apa dia panggil bainal ifrat wa tafrid. Ifrat ni berdoa buat. Nak pergi sejik semacam Haning tak segi semacam sejik. Jadi dua puak tak ada kedua tu. Ya Islam agama wasatiyah. Tengah-tengah. Sampai masa dia mau tak pergi, kita jangan pergi lagi. Nah, bawa dia mau pergi, kita pergi sejak. Nah, jangan bawa dia mau tak pergi, baru nak pergi. Tekah orang duk pergi dulu, tak segi. Nah, ada jugalah tu. Bawa belum corona, tak ada pihak nak pergi sejak. Bawa corona, pakat mari nak sejak. Ada jugalah tu. Lebih lagi, bawa orang lari. Oh, syaitan tu, sedap tak tu. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malu. Jaga malak situ. Syaitan ni pisah nak jatuh. Lah parik kanan, parik kiri. Jalan as-siratal mustaqim ada dua parik. Parik lek kanan, parik lek kiri. Al-ifrat wa tafrid dia panggil. Terlampau berdoa nak buat, terlampau tinggal. Lah ni ifrat lah no. Ifrat dengan orang yang mari sejik kacau wak jemaah ramai juga atau kacau wak jemaah juga. Dengan satu puak lagi duduk rumah pun tak ada sembahyang jemaah. Tu dia panggil ifrat dengan tafrid. Duduk jemaah tak sembahyang jemaah dengan isteri dengan anak-anak. Tak patutlah tu. Jadi rugi kita kalau sembahyang seorang kan tak boleh pahala jemaah. Hak kata boleh tak kurang pada sembahyang di sejik itu bila sembahyang jemaah dengan anak-anak isteri dia. Maka boleh samalah 27 26 juga. Nah, tapi kalau dia duduk sembahyang di rumah tak sembahyang jemaah tak boleh pahala apa sejik. Tu yang panggil learning kita wasatiyah kita ni tengah-tengah. Nah, sejak pun kita tak pergi dalam bentuk ramai-ramai. Di rumah kalau kita tak pergi, kita kena sembahyang jemaah dengan anak bini di awal-awal waktu lepas pada orang bar dan lepas pada orang sembahyang dan sebagainya. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, Islam adalah wasatun bainal ifrati wat tafrid, tengah di antara keterlampauan, telajak berdoa. Nah, ke sembahyang dengan siapa tak tahu kita berapa. Dengan telajak telajak semangat berdoa. Nah, dengan telajak malah berdoa. Antara dua penyakit semangat berdoa dengan penyakit malah berdoa. Yang keduanya adalah tidak berdasarkan kepada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh itu maka marilah kita pakat mikir. Manakala muazzin. Nah, hak kata gapa dia semaya jemaah boleh kita berhenti berdasar pada perintah
pihak yang berkenaan syar'i itu ada dalam Sahih Bukhari rakam 901, Sahih Muslim rakam 699. Imam Nawawi mai dok komen kepada hadis Sahih Muslim dalam kepada kitab dia Syarh Sahih Muslim lin Nawawi, bahawa hadis ini adalah dalil bagi gugurnya solat Jumaat dengan sebab uzur hujan. Kalau hujan tu tak apa dah. Hujan tak ada penyakit, sekadar basah jemur kering lah. Nah, hak ni penyakit jelas-jelas dah. Oleh itu maka umat Islam, Imam Nawawi taklid ni adalah merupakan satu fikiran untuk kita fikir. Dan seumpamanya dia kata, hujan atau seumpamanya. Lepas tu dia katakan apa pula? Itulah pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i lah dia tu. Dan mazhab yang lain. Mazhab lain pula tu belaka. Nah, ittifaq di antara mazhab besar katanya gugurnya solat Jumaat dengan sebab uzur hujan. Sallu fi buyutikum, ada dalam azan tu kan, azan syar'i dalam cuang lah ni kena tambah sa lagi ala sallu fi rihalikum ataupun sa lagi ala sallu fi buyutikum. Siapa jamai sahabat apa orang tanya gana gini ya, gana gitu lalu ni takwi semai jemaah ni, ni ayat ni, hadis ni ada sakut semai jemaah kata so semai rumah mai zuhur lah. Maka Ibn Abbas jawab katanya, inilah di antara kemudahan dalam Islam dan inilah amalan yang diamal orang yang lebih mulia pada kita itu, para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Oleh itu maka marilah kita pakat mikir dengan sungguh-sungguh. Ada apa muazzin yang tidak sakit, manakala muazzin dalam keadaan yang amat cemas ini sekadar mengalung-alungkan suara azan menandakan masuk waktu salat, serta mengucap dalam azannya dengan perkataan sallu fi rihalikum. Dan ada satu hadis Sahih Muslim juga, sallu fi buyutikum, dirikanlah salat di rumah tempat duduk kamu masing-masing. Ada dalam hadis pun ada satu hadis lagi yang kata ala sallu fi rihalikum. Satu hadis lagi tak ada ala sallu fi rihalikum. Satu hadis lagi sallu fi buyutikum. Fi buyutikum. Semua tu hadis sahih belaka. Insya-Allah taala siapa tak ada kata lebih lagi sejik mana, tolong kata supaya kita boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut akan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Sama ada zaman Musa, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Karena ini adalah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Adapun imam dan muazzin yang tidak sakit, syarat kena tak sakit, bukan semata-mata ia di ta'imih tak. Kalau ta'imih sakit tak boleh mari juga sejik walau ta'imih pun. Kalau tok khatib sakit walau tok khatib pun tak boleh mari sejik. Kalau tok bila tok gapa pun jangan mari orang lain ber. Maka harus baginya kalau ia sihat solat berjemaah 2-3 orang secara tertutup. Wallahu a'lam. Semaya sekadar 3 orang qamat kokoh tak usah qamat derah. Takut orang mari, jadi semaya di rumah dia dah. Masing-masing qamat di rumah. Azan sore cukup dah, azan di masjid. Patut tiap-tiap orang semaya rumah qamat. Masing-masing qamat di rumah. Sebab itulah qamat tak patut derah lah. Sebab apa? Sebab masing-masing dia qamat dalam rumah masing-masing dah. Rumah mung qamat, rumah ni qamat. Maka insya-Allah taala itulah bentuk qamat yang patut kita lakukan insya-Allah taala. Adapun apa dia, itulah amalan dalam apa dia suasananya cemas benar-benar. Bukan siapa tangga katuk masjid dak, tapi kalau berat benar-benar, boleh ada katuk masjid. Katuk sini bukan siapa katuk tak ber juga. Muazzin dia ber. Lepas tu orang tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Sekedar orang yang diizin oleh tu imam, misal 3 orang 2 orang untuk nak jadi sah semaya jemaah pada masjid itu sahaja dah. Itulah lebih kurang gitulah dia.
Jadi 3 rakyat lah ni kita duk amal habis saya tak pergi sejid lah ni. Sembahyang Jumaat pun tidak digalakkan, tidak dibenarkan, dan sembahyang Jumaat pun tidak dibenar dan tidak digalakkan. Oleh itu pakat taatlah kepada waliul amri, umat Islam, supaya kita jadi orang yang bersatu padu, ummatan wahidah, dasarkan kepada wasatiyatu hadhil ummah, dasar pada khairiyatu hadhil ummah, untuk nak khidmat pada manusia. Kita ada 4 ummah: ummatud da'wah, ummatan wasata, ummatan wahidah, khairu ummatin ukhrijat linnas. 4 umat kita yang Allah Ta'ala beri dalam Quran dia. Maka marilah kita berpegang dengan 4 usaha jadi sifat, 4 sifat usaha sifat umat yang berdakwah. Dakwah kena cara, bukan dakwah tak kena cara. Nah, dakwah yang kena cara dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ummatu kepada wasata, manhaj dakwah tu pertengah, tidak nampak subtong dakwah, tidak nampak keterlaluan dakwah. Dan yang ketiganya ummatan wahidah, kena ada ketua satu dalam satu negeri untuk kita ikut dia supaya jangan nampak pecah belah. Dan yang ketiga, yang keempatnya, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluar untuk khidmat pada manusia. Kita orang Islam jangan suka terima khidmat, kena jadi juru khidmat. Nah, kena jadi juru khidmat. Kita terima kasih kepada khidmat kita yang kata yang assalam tu bentuk, dan kita terima kasih kepada semua pihak assalam dan lain-lain lagi umat Islam. Nah, badai-badai tu, badai-badai ning, badai kebajikan, badai gapa semua tu. Terima kasih kepada kerajaan juga, rataban yang mana dia tu usaha nak khidmat kepada manusia yang susah lah ni. Orang tak ada duit kerana tak ada kerja, dan tak ada makanan kerana tak ada orang jual. Oleh itu maka kita cari jalan lah mana nak bantu orang yang tak ada duit atau tak ada makanan. Tak ada duit tak bagi duit, tak ada makanan tak bagi makanan, ada duit tak boleh nak beli tak boleh pun sepatutnya juga bagi kita bagi makanan. Makanan asasi seperti beras, seperti minyak, seperti telur, seperti apa dia, ikan tu, ikan sardin, ikan kering, ikan apa boleh lah. Barang-barang hak tak ada basah, tak ada susah, kepada kita pergi kepada rumah masing-masing, nah, atau kepada tempat. Nah, taruh tak di basah mana-mana, pakat gimmick situ ke pun boleh juga. Macam kita tengok Malaysia tu nampak teruk sangat, tahu tak patah. Nah, lepas tu pakat gimmick, tu nampak jadi kok mana kah boleh jadi satu siasah dia, tak apalah. Tapi kita ni boleh pergi lagi, tapi kita tang apa dia cuang hang jauh-jauh semek 2 mek ke dengan orang kita nak ui tu. Dan kita sehat sungguh orang nak pergi ui tu pun, jangan orang sakit nak pergi ui. Jadi tanti nak ui bagi aja, dia ui penyakit ke orang. Jangan cek diri kita molek. Kalau kita tu tak ada sakit, insya-Allah kita boleh jadi orang cek asah untuk nak pergi khidmat pada masyarakat. Tapi kalau kita sakit, jangan sama sekali. Nah, jadi pengkhianat pula, bukan pengkhidmat. Nah, apa sesuatu ulama tu dia hukum kata bunuh orang secara tidak sengaja. Nah, kalaulah orang tu jadi penyakit dengan sebab ambil kita, dia panggil al-qatlu bighairi amdin. Nah, maknanya bunuh orang secara tidak sengaja. Berat juga hukum bunuh orang lah ni. Kalau kita ni bawa penyakit pergi kepada satu tempat dan orang terima penyakit kita tu, cerak-cerak atau dia terima daripada kita. Sebaliknya suami bawa klik penyakit kepada isteri, lagi kadang-kadang klik mari, duduk dengan isteri, siapa masuk pada isteri. Allah, ramai isteri kena penjara kepada suami yang tidak bertanggungjawab terhadap penyakit ini. Nasallallahu salamah. Nah, sabarlah ya isteri-isteri atas suami kamu yang tidak ambil kira tentang sebab-sebab penyakit seperti ini. Kalau tidak maka kita susah benar. Ada satu keluarga habis, keluarga 7 orang. Nah, suami wak klik penyakit, wi ke anak, wi ke isteri, wi ke anak belaka. Maka jadi penyakit belaka. Nah, la haula wala quwata illa billah. Benda ni penyakit tu hina, penyakit ni ada hina sikit, orang nak masuk dekat tak boleh. Walaupun setara mana pun jadi penyakit, diri penyakit sendiri tu dihina. Kita jangan cari penyakit dan jangan cari perkara yang bawa pada hina. Nah, sama sekali jangan cari. Tahu Tuhan nak takdir, biarlah nak kana tu kita terima. Tapi cari
Wak tak gapo tak cakna pada kasbul asbab, mencari sebab-sebab untuk selamat, itu adalah benda yang tidak patut dalam Islam, tidak sokong benda tu, bukan dari Islam. Allah bari'um min hadzal fikrah, dan Rasul dia pun minta pelepah daripada fikiran-fikiran besing tak semana-mana tu, insya-Allah taala. Kemudian lepas pada tu kita perbanyakkan amal fardi di rumah-rumah. Kita kena banyak amal fardi. Nah, okak kita duduk dengan anak isteri, okak kita hajar anak isteri, okak kita menghidupkan rumah. Nah, hidup rumah ni penting juga. Nah, kerana rumah kita kadang-kadang tak biasa duk baca Quran, tak ada bunyi Quran. A'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Ini satu kesilapan besar. Nabi katalah, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Hadis muttafaqun alaih. Naklah kamu jadikan rumah sembahyang di rumah-rumah kamu, sembahyang sunat di rumah, dan jangan kamu jadi rumahmu itu sebagai kubur. Di sinilah orang dia kata sembahyang di kubur, hadap kubur, atas kubur adalah tak boleh tu. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang pentingnya kita cuba imarahkan rumah kita gatik dengan anak kita, isteri kita peluang. Kerana sesungguh duk tinggal semua anak isteri, lah ni Allah Taala bagi peluang untuk duduk dengan anak isteri. Walillahil hamdu wal minnah. Oleh itu maka marilah kita sungguh dari segi orang panggil apa dia, membina rumah kita. Nah, dengan ambil peluang suasana lah ni. Dalam suasana yang cemah ini diharap masing-masing usaha menghidupkan atau memperbanyakkan amal fardi di rumah masing-masing. Seperti solat rawatib sebelum dan selepas solat fardu. Belah rawatib tu seperti belum subuh, belum zuhur, lepas zuhur, belum asar, belum ngorek, lepas ngorek, belum isya, lepas isya. Itu yang panggil sunat rawatib, yang panggil sunat qabliyah dan ba'diyah, yang panggil sunat rawatib. Nah, itu dia. Begitu juga masalah gapo dia solat duha. Solat duha tu molek-moleknya 4 rakaat, molek sekali, 2 rakaat apa pada dah, 2 rakaat pada dah. Solat witir 11 rakaat. 2 lepas tu belah kasut atau 3 belah kasut. Jadi 11 rakaat. Atau sekurang-kurangnya 3 rakaat. Nah, witir ni mazhab Hanafi wajib dengan sunat subuh. Nah, solat sunat subuh tu. Nah, jangan kita biar habis tak orak seterana kita semaya 3 rakaat belum nak tidur, kita tidur. Sampai subuh tak apa dah tu. Tapi kalau kita moleknya jangan tidur sampai subuh. Belum subuh bangun habis tak ada setengah jam ataupun sejam, supaya kita boleh semaya witir 11 rakaat. Nah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir dengan 3 atau witir dengan 5 pun tak apa, atau witir dengan 1 pun tak apa dah. Itu dia. Begitu juga baca Al-Quran. Baca Quran banyak di rumah. Nah, amak syaitan duduk dalam rumah. Kadang-kadang rumah kita tu jadi sarang syaitan. Sebab banyak berdoa, penyakit-penyakit. Dengan lagu lah, dengan gambar tu, gambarnya. Kita hamak syaitan tu baik dengan baca Al-Quran. Mengajar dan beramah tamah dengan anak isteri. Itu dia. Mengajar anak isteri, beramah tamah dengan anak isteri. Berdoa dengan doa-doa mustajab. Banyak berzikir, banyak bertahlil, banyak bertasbih, beristighfar, bertaubat, berselawat ke atas Rasulullah SAW, juga bersedekah. Nah, tu. Dan bersiam, puasa. Nah, puasa ni pun menurut satu kajian yang saya baca baru ni dalam klip tu, salah satu awak kajian yang kata siapa-siapa makan sekian-sekian lama lebih kurang puasa kita lah, maka boleh Allah Ta'ala menambah satu kekuatan daya tahan panggil puntan tan. Nah, dari serangan penyakit nak masuk tak boleh gagah, apa dia benteng dia tu masuk penyakit
tanya tu baik. Nah, dengan sebab puasa. Nah, 3 hari khususnya kalau 3 hari. Nah, sama telah kita puasa sebulan ni, ada fatwa kata boleh buka, tapi hak ni kita tengoklah, kan tak ada pedak gapo tu kita puasalah molek, sebab benda ni benda molek dah. Nak tengok keadaan. Kecuali bagi orang sakit, maka kita tak usah puasalah, kerana orang kena minum air sejam 2 jam sekali tu, lepas tu tak usah puasa. Orang tua berdoa. Lepas tu kalau tak ada penyakit ni pun boleh dah. Nah, sama telah ada penyakit ni dah. Itu dia. Sabda Rasulullah SAW, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Hadis Sahih Bukhari 731. Nah, ini adalah hadis Nabi SAW. Maksudnya, wahai manusia, dirikanlah salat di rumah kamu. Tengok tu, Nabi suruh mai rumah. Kerana sebab baik salat ialah salat seorang itu di dalam rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu sesemai sejid. Nah, mai sunat mai rumah. Itu hak molek sekali. Cumanya jaga pitah syaitan molek. Syaitan bawa tubik dah rumah, bawa tubik dah sejid, mula nak wari buku lain kan, siapa terlupa mai sunat. Auzubillah minasyaitanir rajim. Syaitan tu banyak. Nah, kalau kita boleh lawan syaitan lah tu, insya-Allah. Nah, apa dia kita semai rumah. Nah, tu. Kalau tak boleh lawan syaitan, maka semaya di masjid lah sunat pun. Nah, ataupun kita orang tengah jalan, tak ada rumah kita jauh, semaya tengah jalan, maka kita semaya sunat di masjid juga. Nah, siapa ada rumah lepas dah tu nak klik rumah, supaya rumah tu lebih molek. Nah, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Hadis Sahih Bukhari nah. Insya-Allah taala kita pakat beramal dengan amalan yang molek-molek macam ni insya-Allah taala. Pak kita pakat gapa dia usaha supaya banyak zikir. Sebab zikir banyak, istighfar banyak ni merupakan sekuat-kuat benteng untuk menolak penyakit nak mari masuk kita, tak boleh masuk kita. Benteng kita iaitu zikrullah, istighfar kepada Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok satu ayat daripada apa dia surah As-Saffat ayat 143 144. Allah Taala kata auzubillahi minasyaitanir rajim, cerita tentang Nabi Yunus. Auzubillahi minasyaitanir rajim, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. 143 144 daripada surah As-Saffat. Maka kalaulah dia Nabi Yunus tu bukan dari orang-orang yang bertasbih pada Tuhannya sebelum pada dia makan di ikan tu, tentu dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai ke hari yang dibangkit. Mana matilah. Mati dia kalau takdir. Tapi Allah Ta'ala dengar doa lalu suara dok dalam perut ikan tu, Allah Ta'ala dengar juga. Allah, Masya Allah, sungguh As-Sami'ul Basir, sungguh-sungguh Masya Allah. Berkata Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang Nabi daripada para anbiya yang diwajibkan dengan bala kecuali yang diujikan dengan bala kecuali ia minta tolong dengan banyak tasbih. Banyak tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak benda tu. Nah, banyak kan yang duk saja rugi Allah faita ni gak. Allah didikkan duk saja ni gak letih sungguh. Yang suruh duk saja la ilaha illallah. Tadi tasbih banyak. Nabi Yunus dengan sahabat dia ada baca tasbih dulu, maka dia berdoa duk lapuk ikan dah tu. Tuhan will lepas lagi. Ikan lagi kehak di patah. Kerana menyahuti doa yang Allah Ta'ala istijabah
doa Nabi Yunus alaihissalam. Pun istijabah dengan sebab apa? Sebab Nabi Yunus selalu duduk bertasbih pada Allah belum pada dia makan di ikan tu. Kita sepatu kita banyak tasbih pada Allah Taala. Hari-hari jangan lupa 100 kali pagi, 100 kali petang, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, pagi 100, petang 100, Allah Taala ampun dosa walau sepabuh laut. La ilaha illallah. Nah, marilah kita benda mudah-mudah. Nah, la ilaha illallah. Tak sampai 10 minit, tak apa 5 minit lah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, tak apa 5 minit. Cukup 100 pagi, 100 petang. Lebih pada tu boleh tak? Boleh, lebih pun boleh. Habis tak ada 100. Nah, insya-Allah dalam doa apa? Dalam doa kita ni ada kan? Dalam doa harian apa dia? Azkar Nabawiyah ni. Nah, suruh 100 kali sehari ke? Apa dia subhanallah bihamdih ni 100 kali sehari, apa dia kelebihan dia apa? Barang siapa membaca waktu pagi dan petang sebanyak 100 kali, nescaya tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang lebih afdal daripadanya. Mana dia tu tinggi sekali akhir esok. Kecuali orang membaca seperti dia membaca atau lebih dari itu. Tu kalau ada orang baca lebih pada 100 kali itu, dia lebih dari kita. Tapi kalau kita baca pada 200, orang 150, kita lebih dari dia. Ada satu riwayat lagi daripada Bukhari, digugurkan daripada yang segala dosanya sekalipun banyak seperti buih di laut. Dosa dia hapus bila kata-kata subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, dosa ya hapus walaupun sepabuh laut. La ilaha illallah. Ning dari riwayat At-Tirmizi dah. Riwayat Al-Bukhari. Hak tadi hak mula-mula katanya lebih afdal tu Sahih Muslim. Bahawa yang atas digugurkan ini Sahih Bukhari. Digugur segala dosa. Nah, apa kita nak gapa lagi umat Islam? Mudah-mudah tetapinya makna Allah maknai. Cakap tang dia tak ada siapa duk. Barang mudah-mudah. Nah, bila-bila naik mutu style subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali sehari. Pagi 100 kali petang. 100 petang, 100 pagi insya-Allah ya. Ya. Dan hak tu orang lah tu orang panggil qata diri. Nah, qata diri serta tolak penyakit. Ibnu Mas'ud kata tidaklah seorang nabi daripada para anbiya. Ni puak manusia contoh belaka ni. Nabi-nabi ni orang yang Allah Taala hantar sebagai contoh kepada manusia untuk jadi hamba pada Allah. Yang diujikan dengan bala, kalau ada bala apa-apa kecuali ia minta tolong dengan banyak bertasbih. Kita demai ke kita gapo bala gapo-gapo ikut. Banyak subhanallah bihamdi, subhanallah, 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 subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Ya insya-Allah dah. Ni Ibnu Mas'ud dia ada riwayat tentang apa Ibnu Mas'ud ni anak murid Nabi sendiri ni. Anak murid Nabi nah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i ni tabi'in, bukan daripada tabi'in dak ya. Tabi'in. Ya Allah. Ya Allah. Aku tidak nampak perkara, Imam Syafi'i katakan, aku tidak nampak perkara yang paling memberi manfaat untuk menghadapi wabak lebih daripada banyak bertasbih. Ini Imam Syafi'i dikata, hei orang mazhab Syafi'i, hei orang yang dia terpengaruh dengan perkataan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i kata adalah Hilyatul Awliya juzuk 9 muka 130 ni. Nah, aku tidak nampak dia kata perkara hak paling beri kesan sungguh-sungguh, beri manfaat, beri faedah sungguh untuk menghadapi wabak. Wabak ni penyakit-penyakit lah. Nah, lebih daripada banyak bertasbih, lebih daripada banyak bertasbih. Nah, oleh itu maka marilah kita banyak tasbih kepada Allah SWT, cukup 100 pagi 100 petang insya-Allah taala, supaya kita jadi orang yang terkota tubuh,
dan kuatnya tendai penyakit tubik daripada kita insya-Allah taala. Dan risalah kita ni risalah menghadapi wabak. Jadi kita tu ambil ayat Quran, ambil hadis, ambil perkataan ulama-ulama, segi tafsir Quran, segi tafsir hadis, ambil pengalaman ulama. Nah, seperti pengalaman Ibnu Mas'ud, pengalaman Imam Syafi'i kita sini, walillahil hamdu wal minnah, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu anhum jami'a. Itulah pada petang insya-Allah kita sekarang sedang duk ikuti pada perkembangan corona, sama ada di Eropah, sama ada di Amerika, sama ada di Asia, sama ada di Afrika, sama ada di Australia. Nah, semua ni duk berlawan, duk berlomba. Mung kata hak ni banyak, mung kata hak ni banyak. Nah, terutama negeri-negeri besar macam Indonesia macam mana, maka dia tu kau bertambah banyak orang mati sampai ratus-ratus. Pak kita alhamdulillah mati dalam 20 lebih baru. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita tu selamat banyak lagi, walaupun setara mana pun kita jangan prakmat. Nah, jangan prakmat. Malaysia banyak pada kita lagi matinya. Mudah-mudahan kita tu menjaga dan beri sebaik-baik cara jaga ya Allah, terutama dengan buku kita tubik ni. Kita berdoa semoga buku ni memberi sihat dari segi nak jadi dapat corona insya-Allah taala. Kalau kita mai pakat pegang sungguh dengan isi buku ni insya-Allah, sama ada buku bahasa Melayu atau bahasa Sia. Bahasa Melayu tubik dah, bahasa Sia insya-Allah 2-3 hari lagi akan tubik pula. Nah, kita cak bahasa Sia banyak 10,000 lebih. Nah, cak bahasa Melayu ni sekadar 2,000 baru. Nah, jadi orang hak kelumpang mai kita orang sakit dan orang kena kak tua duduk di kelum siang. Lepas tu orang-orang keluarga, setiap keluarga cuma boleh nak siapa. Nah, dan insya-Allah sahabat akan cetak ratus-ratus ribu boleh dia cetak untuk nak bagi siapa kepada tukrab keluar. Insya-Allah tiap-tiap keluarga ada buku ni sebagai pedoman, sebagai apa dia guideline dari segi kita menghadapi penyakit yang merebak dan duk jadi berjakit-jakit hari ini. InsyaAllah ta'ala. Nombor satu sekali kita berdoa tu, nombor satu sekali. Doa nombor satu sekali. Sebab apa berdoa ni? Tua duk dengar doa, duk dekat kita. Hak tu nombor satu tu. Kalau doktor, ubat dia jauh, duk kedai ubat, duk hospital, duk rumah dia doktor. Tuhan duk kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan duk dekat kita. Qarib apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Untuk nak menerima doa orang yang berdoa. Allah. Kalau kita tak penting kepada doa, makna kata kita tu tertib amalan untuk nak jadi selamat kita tu tak betul tertib tu. Nah, kita kena tertib betul dengan Tuhan dulu, lepas tu dengan hamba dia usaha. Bukan Tuhan lari lagi duk usaha dengan hamba dia. Tadawau, naklah kamu tu berubat. Nabi kata, naklah kamu pakai berubat. Tapi lepas pada berdoa dulu. Nombor satu sekali hak Tuhan naknya, yatadarra'un, yarji'un, yad'un, ya'tabirun. Hak Tuhan nombor satu sekali nak. Pada doa kita tulis bui belakang dah dalam kitab ni. Kalau tak ada dalam kitab ni, kita ada dulu kitab kita dulu tu mengenai dengan apa dia? Pedoman pesakit ni. Nah, dicari kitab ni, hak ni kitab ni 130 muka lebih. Nah, alhamdulillah kita waktu baik dulu ni, hak can sia waktu baik dulu, maka dicari lah ni lebih banyak doa daripada dalam ni lagi. Hak ni seolah-olah satu tubik buku untuk tubik mari cuang tertentu sahaja sebagai menambah maklumat ke atas buku hak pedoman pesakit dan pengurusannya insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam kerjasama. Hak pandai menulis lagi. Hak ada duit hacak lagi. Hak ada orang hacak sebar lagi. Hak ada saing hak beri pada saing. Kita jangan duduk saja. Mudah-mudahan kita tu selamatkan kita daripada segala bala petaka yang Allah Taala turun. InsyaAllah Taala di samping tiap-tiap orang berdoa, setengah dah doanya Allah inni
as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Tiap-tiap pagi itu kena baca. Nah, Allah inni as'aluka, aku minta padamu akan al-'afwa, kemaafan, wal-'afiyah, dan kesihatan serta keselamatan. Nah, fid dunya, dalam dunia, wal akhirah. Oh, luas sungguh orang Islam doa. Bukan sekadar nak selamat pada corona, tapi nak jadi selamat dan neraka besar pada corona lagi. Nah, tu. Ada satu lagi, Allahumma inni as'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Tu setengah dah doa belaka. Minta pada Allah, Allah dah dengar, Allah dekat dengan kita. Allah dengar segala bisikan pun yang dengar lagi. Nah, sama telah kita bunyi juga doa tu. Insya-Allah taala dah. Marilah kita pakat berdoa dengan cara yang betul. Kita kecek dah dalam siri-siri belum dah ning doa belah mana kata ning sebagai siri yang ke-15 dah. Insya-Allah taala ikuti siri-siri yang terlepas dah mengenai dengan cara menghadapi atau panduan menghadapi penyakit taun munasabah virus corona COVID-19. Sampai kita berjumpa pagi esok pula insya-Allah bagi siri yang ke-16 untuk cerita panduan menghadapi penyakit taun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Afani wa iyyakum min sayil asqam wa waba'i corona. Allahumma arfa' waba'a corona anna wa an auladina wa an zurriyatina wa azwajina wa anil ibadi wal bilad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.